Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Azala Najiha Asri daripada SMK Methodist SSM Negeri Sembilan. Tajuk cerpen saya ialah Syurga Untukmu Abang. Dentuman guru telah mengejutkan Azhar dari terlena. Hujan yang lebat membasahi bumi seperti lebatnya air mata membasahi pipi. Azhar teringat satu peristiwa yang melanda dirinya di kampung. Azhar! Azhar! Kedengaran orang-orang kampung memanggil dari luar rumah. Ibu dan ayah kamu kemalangan! Hah? Kemalangan? Tekak Azhar sedikit pedih. Azhar berdiri di hadapan kedai runcit Sulaiman Enterprise. Mata Azhar melilau, memerhati ke seluruh ruang kedai itu. Azhar menarik nafas, dilepaskannya perlahan-lahan. Assalamualaikum Pak Leman. Laung Azhar dari luar kedai. Kamu Azhar. Waalaikumsalam, jawab Pak Leman lembut. Kamu tak perlu cakap apa-apa. Memang Pak Leman dah tahu hajat kamu. Nak kerja kan? Sambung Pak Leman berseluruh sambil menepuk-nepuk bahu Azhar. Terima kasih Pak Leman, balas Azhar dengan senyum puas. Pak Cik pun dah anggap kamu macam anak sendiri. Sudahlah tu Azhar, susun barang-barang di atas rak sana tu. Arah Pak Leman tersenyum. Azhar, bagaimana dengan pelajaran kamu di sekolah? Tanya Pak Leman lagi. Saya sudah pun seminggu berhenti Pak Leman. Saya akan memikul tanggungjawab untuk menjaga adik-adik saya. Mereka yang seharusnya bersekolah, bukannya saya, jawab Azhar jujur. Yelah Azhar, kalau itu kemahuan kamu, Pak Leman tak menghalang. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, pujuk Pak Leman sambil menatap mata Azhar yang penuh keikhlasan. Hari-hari berlalu dengan penuh rasa kesedihan. Azhar kuatkan semangat demi adik-adiknya. Dari tahun ke tahun, Aina Maisarah dan Akil Zakwan semakin membesar. Allah SWT telah kurniakan adik-adik yang cemerlang dalam pelajaran. Azhar tidak lupa untuk memberikan ilmu agama. Itulah pesan ibu dan ayah agar tidak lupa mengejarkan suruhan Allah. Akhirnya, Aina telah berjaya dalam SPM dan menerima keputusan yang cemerlang. Aina berjaya menjejakkan kaki ke Menara Gading, manakala Akil masih lagi di tingkatan 5 dan berada di sekolah asrama penuh. Namun begitu, harapkan panas sehingga ke petang, tetapi hujan di tengah hari. Pada petang yang hening, Azhar mendapat panggilan daripada pengetua sekolah tempat Akil belajar. Ini Encik Azhar ke? Soal pengetua. Ya saya, jawab Azhar tenang. Saya Cikgu Rahman. Akil telah melanggar disiplin sekolah. Ini adalah kesalahan yang kali keempat kerana menghisap rokok di dalam kawasan sekolah. Pihak sekolah akan menggantungkannya persekolahannya selama seminggu. Azhar tergamam. Luluh hati seorang abang mendengar sesuatu di luar jangkaan. Cikgu, boleh saya bercakap dengan Akil sebentar? Pinta Azhar. Akil, kenapa buat macam ni? Kenapa malukan abang? Kenapa kamu menghancurkan masa depan kamu? Abang, maafkan Akil. Akil janji tak buat lagi. Ampunkan Akil, abang. Rayu Akil simpati. Sudahlah Akil. Nasi sudah pun jadi bubur. Abang dah buat keputusan. Abang akan buat pertukaran sekolah kamu ke kampung. Abang nak kamu berubah menjadi yang lebih baik. Baiklah abang, jawab Akil lemah. Dia faham benar pendirian abangnya yang amat tegas dalam membuat keputusan. Akil, pagi esok abang akan jemput kamu. Oh ya, Abang Syah, anak Pak Leman, perlukan seorang pekerja sambilan di kedai telefon bimbitnya. Kamu berminat?
Akil nak, lepas habis sekolah, Akil akan bantu Abang Syah. Jawab Akil bersungguh-sungguh. Selepas kejadian itu, Akil semakin kuat berusaha. Pelajarannya semakin meningkat. Kejayaan demi kejayaan terukir di SMK Rantau. Sehinggakan Akil dinobatkan pelajar harapan dan pelajar cemerlang di dalam SPM. Angin malam itu sepoi-sepoi menyapa di pipi. Azhar duduk termenung di atas tangga. Fikirannya melayang jauh memikirkan Aina berada negeri di bawah bayu. Aina telah pun berjaya menjadi seorang guru di sana. Rindu Azhar semakin menebal kepada adiknya. Abang, Akil nak mulakan perniagaan repair handphone secara kecil-kecilan. Suara Akil memecahkan kesunyian. Abang jangan risau, kalau Akil dapat sambung belajar, sebelah pagi hingga ke petang. Akil akan belajar di kuliah. Sebelah malam, barulah Akil tumpukan perhatian di kedai. Luqman, kawan Akil akan bantu nanti di sebelah pagi. Abang jangan risau ya, sambung Akil dengan yakin. Terkebil-kebil Azhar memandang Akil, namun di hatinya amat bangga dengan hasrat hati adiknya. Azhar tersenyum lalu mengenyitkan matanya. Akil! Satu suara tempikan kuat di seberang jalan. Akil yang berada di dalam kedai bergegas keluar. Orang ramai telah pun berkerumun di tepi jalan. Akil cepat! Abang kamu ni! Jerit Pak Leman. Hati Akil semakin tidak keruan. Takut kehilangan abang. Kenapa Pak Leman? Azhar nak pergi ke kedai kamu. Pak Leman ni ikut meneman saja. Tak sempat nak melintas, tiba-tiba Azhar pengsan. Abang, bangun! Jerit Akil. Cepat, kita hantar Azhar ke hospital sekarang. Pujuk Pak Leman. Azhar Muhaimin bin Ahmad Idris soal doktor sebaik keluar dari bilik rawatan. Ya, Azhar, abang saya. Jawab ringkas Akil. Sila ikut saya ke bilik. Doktor, kenapa dengan abang saya? Soal Akil cepat. Azhar menghidapi kanser otak. Apa? Azhar memang di bawah rawatan kami sejak 4 tahun lalu. Cuma dia mahu rahsiakan perkara ini. Dia tak nak adik-adiknya terganggu dalam pelajaran. Tapi sekarang dia sangat kritikal. Pembedahan tidak dapat membantu dirinya. Hanya menunggu masa sahaja. Kaki Akil menggeletar. Degupan jantung semakin laju. Air mata jatuh menjurai. Ya Allah! Akil meraut tangan ke wajahnya. Kekesalan yang tidak dapat dibendung. Kenapalah abang merahsiakan perkara ini? Getus hatinya sedih. Sabar je Akil. Akil mencapai telefon bimbit. Tangannya yang terketar-ketar menaik perkataan di laman WhatsApp. Kakak, baliklah sekarang. Abang sakit tenat. Kanser otak, stage 4. Akil menatap wajah Azhar. Azhar terbaring lemah. Tunyutan jantung juga perlahan. Akil merangkul kemas tubuh Azhar. Sejuk dan dingin. Akil mencium pipi Azhar berkali-kali. Tangan Azhar dikucup lama. Abang kena kuat. Akil dan kakak sayangkan abang. Kami perlukan abang. Bisik Akil ke telinga Azhar. Sekian daripada saya, Wan Azalan Najihah daripada Negeri Sembilan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.